Penugasan pasukan pengaman Malaysia di Bosnia-Herzegovina merupakan pengalaman yang pertama seperti itu di benua Eropah. Situasi dan masalah yang dihadapi oleh pasukan-pasukan pengaman Malaysia sebelum ini amat berbeza. Ini kerana sebelum ini penugasan pasukan pengaman Malaysia kebanyakannya ditugaskan di kawasan panas, iaitu di negara-negara di benua Afrika. Ia merupakan satu catatan sejarah dan pengalaman yang tidak ternilai kepada ATM. Komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia di dalam penugasan pasukan pengaman di Bosnia-Herzegovina bukan sahaja memandangkan ia sebuah negara Islam, malahan perasaan tanggungjawab rakyat Malaysia terhadap keamanan dunia sejagat. Jika mengikut sejarah, kekalahan Puak Serb di Kosovo Polje pada tahun 1389 oleh kerajaan Ottoman telah memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat yang beragama Kristian di Eropah. Maka dari situ lahirnya puak Islam di Bosnia-Herzegovina. Dengan kekalahan kerajaan Ottoman pada tahun 1878 dan selepas Perang Dunia Kedua, Bosnia-Herzegovina telah digabungkan di dalam Kesatuan Republik Yugoslavia. Pergolakan yang berlaku di Yugoslavia bermula selepas kematian Tito pada tahun 1980 dengan pelantikan Slobodan Milosevic pada tahun 1987 sebagai Presiden Serbia. Maka Yugoslavia yang terdiri dari 6 buah republik seperti Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia dan Slovenia serta 2 wilayah autonomi iaitu Vojvodina dan juga Kosovo mula mengalami pergolakan pertelagahan di antara 3 kaum yang menjadi majoriti penduduk Yugoslavia iaitu Serb, Kroat dan juga Bosnia Muslim. Puak Serb dan Kroat tidak suka di antara satu sama lain. Mereka juga amat membenci puak Muslim. Namun, pada beberapa ketika pula, puak Kroat dan Muslim bersatu menentang puak Serb. Puak Serb merupakan kaum yang terkuat dan terlatih kerana 70% daripada anggotanya merupakan anggota tentera bekas kerajaan Yugoslavia. Akibat daripada pertelagahan tersebut, beberapa buah negeri di bawah persekutuan Yugoslavia telah berpecah dan mengisytiharkan kemerdekaan. Selepas Slovenia dan Croatia mendapat kemerdekaan, Bosnia-Herzegovina pula menuntut kemerdekaan, iaitu berikutan Parti Islam Tindakan Kebangsaan telah memenangi pilihan raya yang mengakibatkan pertumpahan darah dan kematian yang amat menyedihkan. Bosnia-Herzegovina terdiri daripada 43% penduduk Bosnia Muslim, 32% Serbs dan 17% Kroats. Penglibatan PBB di dalam krisis bekas Yugoslavia bermula pada 25 September 1991. Resolusi Majlis Keselamatan 713/1991 menghalang kemasukan senjata dan peralatan perang ke negara-negara bekas Yugoslavia. Walaupun semua puak yang bertelagah telah bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata, namun pelanggaran gencatan senjata sering saja dilakukan sehinggakan Majlis Keselamatan mengeluarkan Resolusi 721 pada 27 November 1991 memaksa pihak yang bertelagah mematuhi perjanjian gencatan senjata. Pada 15 Disember 1991, Majlis Keselamatan mengeluarkan sekali lagi arahannya iaitu Resolusi 724 untuk menghantar kumpulan kecil pasukan pengaman bagi mengkaji keadaan dan persiapan sebelum menghantar pasukan pengaman yang lebih besar ke negara tersebut. Setelah laporan dibuat oleh kumpulan awal pengaman, maka Resolusi 743 dan 749 pada tahun 1992 telah dikeluarkan bagi melibatkan pasukan pengaman yang lebih besar bagi mengembalikan keamanan di bekas Yugoslavia. Ia dikenali sebagai United Nations Protection Force (UNPROFOR). Pada 4 Januari 1993, pengerusi bersama kerajaan Bosnia telah memasukkan puak Serb dan Kroat di dalam kerajaan bagi meredakan keadaan di Bosnia yang dikenali sebagai Rancangan Damai Vance-Owen, yang mana ia ditandatangani pada 30 Januari 1993 oleh ketiga-tiga puak bertelagah iaitu Alija Izetbegovic mewakili puak Islam Bosnia-Herzegovina, Mate Boban mewakili puak Kroat dan Dr. Radovan Karadzic mewakili puak Serb. Walaupun perjanjian ini dimeterai, namun penghapusan etnik dan pencabulan hak asasi manusia terutama kaum wanita, kanak-kanak dan tawanan perang terus berlaku. Malangnya bagi Bosnia-Herzegovina kerana negara itu tidak mempunyai laluan masuk yang bebas, kecuali melalui jalan darat dan udara menerusi negara Croatia dan juga Serbia. Bagi puak Serbs, mereka dibantu daripada segi persenjataan dan bantuan kelengkapan serta makanan daripada negara bekas Yugoslavia, dan puak Kroat pula dibantu oleh negara Croatia.
Sementara puak Muslim Bosnia pula terpaksa menunggu bantuan makanan daripada pihak antarabangsa. Di dalam keadaan tersebut, Majlis Keselamatan PBB telah bersetuju untuk menghantar tentera di Bosnia-Herzegovina bagi mengawal tugas dan juga konvoi bantuan kemanusiaan dengan resolusi Majlis Keselamatan SCR 743 pada Februari 1992 mengatur gerak United Nations Protection Force UNPROFOR ke Croatia dan pada Jun 1992 dengan pasukan UNPROFOR 2 ke Bosnia-Herzegovina. Pada April hingga Mei 1993, Majlis Keselamatan PBB telah mengisytiharkan 6 kawasan selamat bagi puak Muslim iaitu di Sarajevo, Tuzla, Bihać, Srebrenica, Zepa dan Gorazde bagi menentukan keselamatan puak Muslim daripada penghapusan etnik oleh puak Serbs dan juga Croats. Belum pun tamat penugasan pasukan pengaman Malaysia di Somalia, kerajaan Malaysia telah diminta oleh PBB menghantar kontinjennya ke Bosnia-Herzegovina. Tawaran ini telah disambut baik oleh kerajaan Malaysia. Setelah menerima tawaran tersebut, Markas Operasi dan Latihan Tentera Darat telah bersetuju mengarahkan Batalion ke-23 RAMD untuk memikul tanggungjawab ini. Bagi menyiapkan diri untuk berkhidmat di negara yang berlainan iklim dan cuacanya, Batalion ke-23 RAMD yang terdiri seramai 532 orang pegawai dan lain-lain pangkat telah dihantar ke Turki untuk berlatih dan menyesuaikan diri pada bulan Februari sehingga April 1993. Kontinjen yang menjalani latihan ke Turki ini telah diketuai oleh Brigadier General Ismail bin Hassan. Pengalaman yang diperolehi di negara Turki sungguh bererti bagi mereka, kerana selain daripada menyesuaikan diri, mereka juga telah didedahkan kepada latihan kemahiran di medan dan operasi di kawasan-kawasan bandar serta pergunungan, iaitu situasi yang hampir serupa dengan Bosnia-Herzegovina. Oleh kerana keadaan muka bumi yang bergunung ganang dan jarak yang begitu jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi, kerajaan Malaysia juga telah membeli 42 buah Korean Infantry Fighting Vehicle KIFV dan kemudian ditukar kepada Malaysian Infantry Fighting Vehicle MIFV untuk dilengkapkan kepada Batalion ke-23 RAMD. Ini merupakan satu cabaran kepada Batalion ke-23 RAMD kerana ia selama ini merupakan pasukan infanteri yang tidak pernah menggunakan kenderaan jentera berat. Pembelian MIFV merupakan pembelian pertama ATM bagi kenderaan kereta kebal berantai di dalam permodenan Tentera Darat Malaysia. Sehubungan itu, seramai 52 orang anggota pemandu MIFV telah dihantar untuk berlatih di Korea dalam mengendalikan kenderaan tersebut selama lebih kurang 2 bulan. Setelah mereka benar-benar mahir di dalam mengendalikan kenderaan tersebut, kontinjen pasukan pengaman Malaysia Bosnia-Herzegovina telah dikumpulkan untuk latihan penyatuan di kem lapangan terbang Sungai Petani Kedah selama sebulan. Selain daripada latihan menembak, pengendalian peralatan-peralatan moden seperti Global Positioning System GPS, laser rangefinder, senjata sniper, anti-tank launcher dan sebagainya, mereka juga telah didedahkan dengan latihan teori dan syarahan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berpengalaman di dalam misi pengaman sebelum ini. Kontinjen Malbat 1 Bosnia-Herzegovina diketuai oleh Colonel Muhammad Hashim bin Hussein. Beberapa siri tinjauan telah dilakukan oleh ketua kontinjen dan pegawai-pegawai kanan ke Bosnia-Herzegovina dan Croatia sebelum menggerakkan kontinjen Malbat 1 Bosnia-Herzegovina ke kawasan misi. Malbat 1 Bosnia-Herzegovina telah ditubuhkan pada 19 Ogos 1993. Pada 15 Disember 1993, kumpulan pertama telah diterbangkan ke Split, Croatia. Sehinggalah kumpulan terakhir pada 21 Disember 1993 yang berkekuatan 89 pegawai dan 1,382 lain-lain pangkat. Setelah sampai di kawasan misi, barulah anggota pasukan pengaman Malaysia menyedari bahawa pertelagahan di Bosnia bukan sahaja melibatkan kaum dan etnik, malah ia melibatkan pertembungan fahaman agama di antara Islam dan juga Kristian. Ini telah dapat dilihat pada awal pertelagahan, pihak Bosnia Muslim telah bergabung dengan Kroat menentang puak Serbs. Kemudiannya puak Kroat pula telah bergabung dengan Serbs bagi menentang puak Bosnia Muslim.
Pada awalnya, kontingen Malaysia dihantar ke Bihać bagi mengawal pertelagahan di antara puak Muslim yang bertuankan Serbs dan puak Muslim yang ingin menuntut kemerdekaan. Namun demikian, di atas kebijaksanaan Lieutenant Colonel Abdul Manaf bin Haji Kasmuri yang bertugas sebagai pegawai perhubungan operasi di Markas Pemerintah Operasi Bosnia-Herzegovina di Kilseljak, Malbat telah berjaya mendapat satu kawasan operasi yang melibatkan pertelagahan tiga kaum tersebut, iaitu di Jablanica, Konjic di barat daya Bosnia-Herzegovina. Di antara mandat dan tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada Malbat 1 Bosnia-Herzegovina adalah seperti berikut: penubuhan tempat pemeriksaan, mengawasi buffer zone, mengendalikan pos pemerhati, mengawasi active site, tempat pengumpulan senjata, menjalani tugas pengiring dan piket untuk pemindahan orang awam, tentera, pasukan PBB yang lain, konvoi bantuan kemanusiaan, pertukaran tawanan perang, mempengerusikan mesyuarat di antara pihak yang bertelagah, mengkoordinasikan pertukaran mayat, mengkoordinasikan pertukaran trup tentera Kroat di Zabre, Poket Konjic, melaksanakan penarikan senjata-senjata berat puak bertelagah, mengawal ataupun scrambling jet-jet pejuang UNPROFOR di kawasan tanggungjawab dengan bantuan Tactical Air Command Party TACP. Malbat 1 Bosnia-Herzegovina merupakan kontingen yang mengalami berbagai dugaan dan ancaman daripada puak-puak bertelagah kerana penugasan mereka di sana belum mendapat persetujuan perdamaian di antara ketiga-tiga puak yang bertelagah. Walaupun di peringkat atasan mereka telah bersetuju untuk berdamai, kontingen Malbat 1 Bosnia-Herzegovina telah ditempatkan di Konjic, Visoko, Pazaric, Jablanica di Bosnia-Herzegovina dan elemen logistiknya pula ditempatkan di Split, Croatia. Pada awalnya terdapat satu sahaja laluan yang menghubungi Bosnia-Herzegovina, iaitu laluan daripada Split, Gonji, Vakuf, Zenica, Visoko dan Sarajevo di bahagian tengah Bosnia-Herzegovina apabila Malbat 1 Bosnia-Herzegovina mula beroperasi di Bosnia pada bulan Mac 1994. Laluan kedua telah dibuka iaitu melalui Split, Mekovic, Mostar, Jablanica, Konjic, Pazaric dan juga Sarajevo di bahagian selatan Bosnia-Herzegovina. Selain daripada pengangkutan darat, pengangkutan udara daripada Split ke Sarajevo dilakukan oleh pesawat udara PBB setiap hari. Sepanjang jalan laluan tersebut telah dikawal oleh puak-puak yang bertelagah yang sering sahaja mengancam konvoi bantuan kemanusiaan dan juga kenderaan-kenderaan PBB, sama ada dengan tembakan senjata kecil, mortar ataupun periuk api. Beberapa insiden yang mengakibatkan kematian dan kecederaan telah berlaku di sepanjang jalan tersebut terhadap pasukan pengaman PBB walaupun perjanjian damai telah dimeterai oleh puak-puak yang bertelagah. Sebelum kemasukan kontingen pengaman Malaysia ke Jablanica, kontingen pengaman Spanyol yang beroperasi di kawasan tersebut sering sahaja ditembak oleh senjata kecil, mortar dan meriam oleh puak-puak yang bertelagah di kawasan tersebut. Namun apabila ketibaan kontingen Malbat, ianya telah meredakan keadaan di persekitaran. Kawasan-kawasan yang diduduki oleh puak Muslim Bosnia memang kekurangan bekalan makanan dan persenjataan berbanding dengan kawasan-kawasan yang diduduki oleh puak Serb dan juga Kroat yang mereka mendapat bekalan yang secukupnya daripada negara-negara yang menjadi sekutu mereka. Keadaan di Bosnia-Herzegovina semasa ketibaan kontingen pengaman Malaysia masih lagi bergolak. Semasa kemelut Bosnia-Herzegovina berlaku, puak Serbs telah menguasai hampir 70% kawasan di Bosnia-Herzegovina dengan pusat pemerintahannya di Pale iaitu lebih kurang 75 km di tenggara Sarajevo. Kekuatan ketenteraan Serbs dianggarkan seramai 40,000 orang yang diketuai oleh Jeneral Ratko Mladic. Banyak keganasan yang dilakukan oleh puak Serbs di dalam konflik tersebut. Puak Serbs Bosnia telah membunuh beribu orang Muslim Srebrenica dan menyebabkan hampir 25,000 telah menjadi pelarian. Sementara puak Kroat yang dianggarkan kekuatannya seramai 25,000 orang berpusat di Kiseljak Pocket, Vitez Pocket dan Konjic Pocket. Ia diketuai oleh Colonel Jeneral Ante Rosso. Kubu kuat bagi puak Kroat ialah di Tomislavgrad, Mostar dan Kiseljak. Bagi puak Bosnian Muslim pula, walaupun kekuatan tenteranya dianggarkan seramai 60,000 orang,
Namun, mereka tidak terlatih di dalam bidang ketenteraan. Ia diketuai oleh Jeneral Rasim Delic yang berkubu di Sarajevo, Kakanj dan juga Zenica. Bosnia Muslim telah dibantu oleh para mujahidin daripada negara-negara Islam daripada serata dunia yang tidak diketahui jumlah sebenar kehadirannya. Namun, kehadiran para mujahidin ini telah memberi satu tamparan yang hebat bagi puak Kroat dan juga Serbs di Bosnia-Herzegovina. Penempatan awal Malbat 1 Bosnia-Herzegovina adalah di Visoko. Detachment yang berada di Visoko telah beroperasi di Gunung Ikman dan juga Sarajevo, iaitu tempat yang paling berbahaya di Bosnia-Herzegovina. Pada awal Mac 1994, kontingen Malbat 1 telah dikerahkan ke Jablanica, Konjic dan Pazarik mengambil alih kawasan operasi yang dikuasai oleh pasukan pengaman daripada negara Sepanyol. Sepanjang penugasan di Bosnia-Herzegovina, kontingen pengaman Malaysia tidak menghadapi masalah besar daripada puak-puak yang bertelagah, walaupun pada peringkat awal puak Kroat dan Serbs amat meragui kehadiran tentera pengaman Malaysia di kawasan mereka. Namun disebabkan pelaksanaan tugas yang adil dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh kontingen Malbat, maka akhirnya mereka diterima oleh semua pihak yang bertelagah. Pada bulan Ogos 1994, Malbat 1 telah diganti dengan Malbat 2 yang diketuai oleh Kolonel Kamaruddin Matan, diikuti Malbat 3 diketuai oleh Kolonel Hussein Kamal bin Haji Hazizi, diikuti Malbat 4 yang diketuai oleh Kolonel Muhammad Raih bin Haji Ismail, sehinggalah ia diletakkan di bawah pengawasan NATO di dalam pasukan Implementation Force I4 dan kemudian Stabilization Force S4, sehinggalah misi di Bosnia-Herzegovina tamat pada 30 Jun 1998. Sepanjang penugasan kontingen pengaman Malaysia di Bosnia-Herzegovina, hanya terdapat 3 orang pegawai tentera yang terkorban, iaitu seorang terpijak periuk api, seorang lagi terkena tembakan peluru mortar dan yang terakhir sekali terlibat dengan kemalangan jalan raya. Pada 21 November 1995, puak-puak yang bertelagah telah bersetuju membuat perjanjian perdamaian di Dayton, Ohio, Amerika Syarikat bagi menghentikan pertelagahan. Perjanjian akhir telah ditandatangani pada 14 Disember 1995. Perjanjian Dayton ini telah memisahkan Bosnia-Herzegovina dengan Bosnian Serb Republic Spasska, di mana NATO telah mengetuai pasukan Implementation Force I4 pada 1995-96 dan akhirnya ia diletakkan di bawah Stabilization Force S4 pada 1997 sehingga 2001. Walaupun masyarakat Malaysia adalah masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai bilangan kaum, adat resam dan cara hidup yang berlainan, namun mereka hidup di dalam keadaan aman damai tanpa mencurigai di antara satu sama lain. Maka perasaan dan kebiasaan ini telah membantu mereka membawa puak-puak bertelagah ke dalam cara penghidupan yang aman. Pelaksanaan tugas mereka yang tanpa berat sebelah dan memilih kasih ini telah membuatkan puak bertelagah begitu yakin dan menghormati pelaksanaan tugas daripada kontingen Malaysia. Di mana sahaja anggotanya ditugaskan, mereka akan mendapat sambutan dan penghargaan daripada masyarakat setempat, termasuk di kawasan yang begitu kritikal disebabkan perbezaan agama. Contohnya, sebelum kedatangan kontingen Malaysia di pos pemerhati Mike di Konjic, puak Islam Kroat dan Serb sering saja berbalas tembakan di kawasan tersebut. Apabila kontingen Malaysia berkhidmat di situ, ketiga-tiga puak bertelagah tersebut telah boleh bermain sepak raga dan makan bersama-sama dengan kontingen pengaman Malaysia. Kontingen-kontingen daripada negara Eropah yang telah menunjukkan sikap pilih kasih dan berat sebelah di dalam pelaksanaan tugasnya sering saja diancam oleh puak-puak yang bertelagah. Contohnya pada bulan Februari 1994, sebaik saja kontingen Malbat 1 dikeluarkan daripada kawasan pergunungan Ikman, 3 buah kereta perisai daripada Perancis telah ditembak oleh puak Serbs yang mengakibatkan 3 orang tentera pengaman Perancis terbunuh dan 5 orang telah tercedera. Puak-puak yang bertelagah sering saja mencabuli perjanjian dan persetujuan yang dibuat. Mereka sukar untuk diajak berunding dan enggan bekerjasama jika sesuatu tindakan yang akan dilakukan itu difikirkan merugikan pihak mereka. Arahan yang diberi sering saja tidak dipatuhi dan ini membuatkan anggota pasukan pengaman Malaysia terpaksa bertindak dengan bijak.
dan berdiplomasi dalam mengatasi masalah tersebut. Ini juga disahkan oleh Cedric Thornberry di dalam artikelnya Peacekeeping, Peacemaking and Human Rights. Sikap anggota pengaman daripada Eropah dipercayai berat sebelah dan lebih berpihak kepada puak Kroat dan juga Serb. Semua kontingen pasukan pengaman daripada negara-negara Islam tidak dibenarkan mempunyai kawasan operasi sendiri kecuali Malaysia dan juga Turki. Kontingen-kontingen pengaman daripada negara-negara Islam akan dipecahkan dan diletakkan di bawah pemerintahan pasukan pengaman daripada negara Eropah sebagai pengawal, pemandu dan pengangkut barang serta peralatan. Tiada satu pun kenderaan dan bantuan makanan daripada negara dan Persatuan Islam Sedunia dibenarkan memasuki kawasan di Bosnia-Herzegovina kecuali daripada PBB dan Pertubuhan Kristian Sedunia. Kontingen pasukan pengaman sering saja terdedah kepada ancaman daripada penembak curi, tembakan mortar, tembakan meriam, periuk api dan serang endap oleh puak-puak yang bertelagah. Penugasan di Bosnia-Herzegovina merupakan salah satu penugasan pasukan pengaman PBB yang banyak meragut nyawa, iaitu berjumlah 167 orang sehingga 31 Mac 1995. Ini merupakan satu kemalangan jiwa yang besar sepanjang penugasan PBB di dalam tugas pengaman sebagaimana yang dinyatakan oleh Gareth Evans di dalam bukunya Cooperating for Peace. Seperti mana juga tugas pengaman di Kampuchea, pasukan pengaman PBB NATO khasnya pasukan pengaman Malaysia menghadapi ancaman periuk api yang ditanam tanpa kawalan dan peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Periuk Api Antarabangsa. Pasukan pengaman PBB menganggarkan terdapat 2 sehingga 5 juta periuk api pemusnah kereta kebal dan pemusnah manusia terdapat di Croatia sepadan Bosnia-Herzegovina. Mulai April 1992 sehingga Jun 1995, terdapat 174 kejadian kemalangan periuk api dicatatkan yang mengakibatkan 204 orang pasukan pengaman cedera dan 20 orang meninggal dunia. Ini merupakan satu ancaman yang besar kepada pasukan pengaman PBB dan khasnya pasukan pengaman Malaysia. Kejayaan yang dicapai oleh pasukan pengaman Malaysia di Bosnia-Herzegovina ini boleh dibahagikan kepada beberapa aspek. Pertama, kepada ATM. Ia merupakan satu pendedahan yang baru kerana ia pertama kali ditugaskan di benua Eropah. Kontingen pasukan pengaman Malaysia beroperasi di kawasan yang mempunyai iklim berbeza iaitu di bawah paras beku negatif 50 darjah Celsius. Ia memerlukan ketahanan mental dan juga fizikal. Mereka telah berjaya membantu mengamankan kawasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan jayanya. Contohnya di Jablanica, Konjic, Pazarik, Visoko dan beberapa kawasan di Sarajevo. Sebelum kemasukan pasukan pengaman Malaysia ke kawasan operasi di Konjic dan Jablanica, Colonel Jeneral Ante Rosso iaitu ketua puak Kroat pernah membantah penugasan mereka di kawasan tersebut. Namun setelah kontingen pengaman Malaysia berkhidmat di kawasan tersebut serta menunjukkan prestasi yang tinggi tanpa berat sebelah, ia kemudiannya meminta kepada markas pemerintah PBB di sektor barat daya agar pasukan pengaman Malaysia diletakkan lagi di kawasan-kawasan pertelagahan yang melibatkan puaknya. Ini merupakan satu kejayaan yang bererti kepada ATM dan juga kepada PBB itu sendiri. Kawasan di mana kontingen pasukan pengaman Malaysia beroperasi merupakan kawasan paling awal dapat distabilkan berbanding dengan kawasan-kawasan di bawah pasukan pengaman daripada negara-negara lain. Kejayaan kerajaan Malaysia di dalam penlibatan pasukan pengaman di Bosnia-Herzegovina telah membuktikan kepada dunia dan masyarakat antarabangsa bahawa Malaysia amat prihatin dengan masalah yang melanda masyarakat dunia. Komitmen kerajaan tanpa mengira perbelanjaan yang besar di dalam menugaskan pasukan pengaman merupakan pengorbanan yang amat besar kepada rakyat Bosnia-Herzegovina dan masyarakat antarabangsa. Terutamanya apabila pasukan pengaman Malaysia diletakkan di bawah tentera NATO. Pada kebiasaannya, tiada sebuah negara yang bukan ahli NATO dibenarkan berkhidmat di bawah NATO. Namun, di atas komitmen yang jitu dan prestasi yang amat baik, maka kontingen pasukan pengaman Malaysia telah dilanjutkan sehingga tamat misi pengaman di Bosnia-Herzegovina. Kejayaan yang paling manis bagi kontingen pasukan pengaman Malaysia dan amat bererti kepada masyarakat di Bosnia-Herzegovina adalah pembukaan laluan kedua. Laluan tersebut membolehkan bantuan kemanusiaan dibawa masuk. Oleh itu, PBB mempunyai jalan alternatif di dalam menentukan agar masyarakat di Bosnia-Herzegovina tidak diancam kebuluran, terutamanya di musim sejuk.
Laluan itu telah cuba dibuka oleh kontingen pasukan pengaman Sepanyol sebelum ini. Namun, usaha tersebut tidak berjaya dan mereka sering sahaja diserang hendap, terutamanya di VAT Line di kawasan Mostar. Kejayaan besar seterusnya yang dilakukan oleh kontingen pasukan pengaman Malaysia adalah pengurusan tukar ganti tentera Kroat yang terkepung di Konjit Pocket. Tentera Kroat tersebut telah dikepung oleh puak Muslim semenjak konflik bermula di Bosnia-Herzegovina 1992-1994. Pengurusan tukar ganti yang berjaya dilakukan oleh kontingen Malbat 1 ini telah menghapuskan sama sekali syak wasangka puak Kroat terhadap kontingen pasukan pengaman Malaysia. Ini merupakan salah satu sebab kontingen pasukan pengaman Malaysia tidak diserang hendap di VAT Line dan memudahkan mereka untuk membuka laluan kedua di Bosnia-Herzegovina. Konflik di Bosnia-Herzegovina ini pada hakikatnya boleh dihentikan dengan seberapa segera sekiranya tiada campur tangan daripada negara-negara asing yang terlibat secara langsung di dalam membantu puak-puak yang bertelagah untuk terus melaksanakan perjuangan mereka dengan membekalkan peralatan serta kelengkapan kepada puak-puak yang terlibat di dalam konflik tersebut, terutamanya daripada Croatia dan juga Serbia. Pertelingkahan agama dan sejarah hitam yang menyelubungi benua Eropah akibat penaklukan kerajaan Ottomania pada suatu masa dahulu turut menyebabkan mereka dihantui oleh perasaan takut dan mencurigai akan kebangkitan negara Islam di benua Eropah. Presiden Perancis sendiri pernah menegaskan ia tidak akan membenarkan sebuah negara Islam lahir di benua Eropah. Perbezaan agama inilah yang membuatkan perasaan dendam dan konflik yang berlarutan berlaku di bumi tersebut. Puak Serbs yang berfahaman Kristian Ortodok dibantu oleh Serbia yang berfahaman agama yang sama, manakala Kroats pula berfahaman Kristian Katolik dibantu oleh Croatia. Orang Bosnia pula beragama Islam telah tersepit. Di dalam perjanjian Dayton, puak Mujahidin diarah keluar daripada Bosnia-Herzegovina di dalam tempoh 30 hari. Malangnya, negara-negara Islam khasnya OIC gagal bertindak bagi menghentikan pertelagahan kaum di negara tersebut dengan seberapa segera. Kelewatan PBB di dalam menangani masalah di Bosnia-Herzegovina ini telah membuatkan puak Serbs bermaharaja lela dengan pembunuhan beramai-ramai, mangsa pemerkosaan dan kemusnahan harta benda serta mangsa pelarian yang begitu banyak. Kelewatan Amerika Syarikat untuk campur tangan dan menghantar tenteranya di Bosnia-Herzegovina merupakan penyumbang ke arah kemalut tersebut. Namun, apabila puak Mujahidin dan tentera Bosnia-Herzegovina mula menawan kembali kawasan-kawasan yang dikuasai oleh puak Serbs dan Kroats, barulah Amerika Syarikat dan PBB mula bertindak dengan lebih serius ke arah perdamaian di Bosnia-Herzegovina. Bagi rakyat yang tidak mementingkan pertahanan negara seperti puak Muslim Bosnia yang hanya mementingkan ekonomi sahaja, maka mereka boleh menerima akibat yang dahsyat apabila berlaku konflik kaum di negara tersendiri. Mereka yang tidak terlatih di dalam institusi ketenteraan dan pasukan keselamatan telah tersepit di dalam kancah tersebut dan mengambil waktu yang agak lama untuk membolehkan mereka berlatih untuk mempertahankan diri sendiri, keluarga dan tanah airnya. Tambahan pula di dalam menuntut kemerdekaan negara, ia bukanlah perkara yang mudah dan rendah nilainya. Tiada siapa dapat menyangkakan bahawa negara yang bertamadun akan melakukan tindakan yang begitu ganas sesama sendiri di luar peri kemanusiaan. Walaupun ini merupakan pengalaman pertama ATM melibatkan diri di dalam tugas pengaman di benua Eropah, namun prestasi yang ditunjukkan oleh kontingen-kontingen Malbat amat cemerlang sekali, seperti mana penglibatan mereka di benua Afrika dan juga Kampuchea. Kecemerlangan ini telah membuktikan bahawa pasukan pengaman Malaysia lebih baik daripada pasukan-pasukan pengaman daripada negara-negara lain di dunia ini. Di dalam hal ini juga, ia telah meletakkan negara Malaysia merupakan negara yang begitu komited terhadap masalah masyarakat antarabangsa di dalam mengembalikan keamanan di dunia ini. Keadaan ini membolehkan negara Malaysia bersuara dengan lebih lantang di arena antarabangsa dan menjadi peneraju kepada negara-negara dunia ketiga. Syabas ATM, anda wira kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil anda tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.